Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam fasa kelima kita ni bab haji tu. Itu fasa kelima, wajib dan sunat sa'i. Perkara-perkara yang wajib dalam sa'i dan perkara sunat dalam sa'i ni. Wajib sa'i itu ada 4 perkara. Pertama, bahawa sa'i mestilah dimulai dari Safa dan berakhir dari Marwah. Start-startnya bukan daripada Marwah, mesti start daripada Bukit Safa dah. Yang kedua, bahawa sa'i yang kedua dimulai dari Marwah dan berakhir di Safa. Yang kedua lah. Yang pertama tu bukannya maksudnya Safa ke Marwah, Marwah ke Safa tu pertama tak. Safa ke Marwah, Safa ke Marwah satu, Marwah ke Safa pula yang kedua lah. Dan yang ketiganya dari Safa ke Marwah. Yang keempatnya dari Marwah ke Safa. Yang kelimanya dari Safa ke Marwah. Dan yang keenamnya dari Marwah ke Safa. Dan yang ketujuhnya dari Safa dan berakhir di Marwah. Jadi dari huraian di atas nyatalah bahawa setiap yang ganjil dimulai dari Safa dan dari Safa ke Marwah tu. Safa ke Marwah tu ganjil lah. 1, 3, 5, 7 ni. Marwah ke Safa pula ya genap 2, 4, 6 dah gitulah. Dan kalau sa'i menyalahi turutan di atas, maka tidaklah terhitung sa'i. Tak jadilah sa'i itu mesti ikut turutan ni lah. Yang ketiga, bahawa hendaklah sa'i itu jumlahnya 7 kali dengan yakin. Dan kalau merasa ragu tentang jumlahnya, maka dapatlah diberlakukan seperti keraguan dalam jumlah rakaat solat dan jumlah putaran tawaf. Dia kaedahnya kena ambil yakin lah. Dah, mana kita kalau semaya kat 4 rakaat ke 3 rakaat, ambil 3 rakaat. 3 ke 2, ambil 2 rakaat gitu dah. Kalau kita tak boleh tentukan hak mana lebih yakin, maka kita kena ambil hak pasti yakin lah. Hak buat dah dah. Begitu juga sa'i, cuma sa'i ni kena kira, kena faham lah kaedahnya. Safa ke Marwah tu ganjil 1 ke 5, 3 ke 5 ke 7 dah. Kalau kita ni ke 7 ke 5 lah. 7 ke 6 tak jadi dah. 7 ke atas 5 kena ambil 5 dah gitu dah. Kalau daripada Marwah ke Safa, yang kedua ke 4 kena dah. 6 ke bukan 6 ke 5, 6 ke atas 4 dah. Kalau 6 atas 4 kita ambil 4 dah. Dah. Jumlah putaran sawah rakaat ni ambil yakin lah. Maka dihitung sekali pergi dan pulangnya sekali sehingga jumlahnya 7 kali. Keempat, bahawa sa'i itu dilakukan sudah mengerjakan tawaf rukun atau tawaf qudum. Kerana demikianlah diriwayatkan dari Nabi SAW. Kerana itu tidak boleh sa'i tawaf. Sa'i dulu baru tawaf tak boleh lah. Kena tawaf dulu baru sa'i. Bukan tawaf rukun atau tawaf. Adalah tawaf rukun. Ada 2 rukun tu. Tawaf umrah pun tawaf rukun juga dah. Tawaf qudum pun selamat datang dah. Jadi kena buat sa'i lah. Kada serentak dengan haji tamatuk ni, iaitu panggil amal umrah dulu lah. Dan kalau ingin mengerjakan sa'i sudah tawaf qudum, ya sa'i dulu lepas tawaf qudum, tetapi tidaklah wajib mualat antara tawaf dan sa'i. Kalau dia pergi memula safar Mekah tu, dia buat tawaf qudum, lepas tu adakah dia perlu sa'i lalu? Tidak wajib buat selalu dah. Dia boleh tangguh-tangguh, tidak mesti mualat lah. Terus buat, boleh tangguh-tangguh. Tapi boleh dilambatkan sa'i dan tawaf qudum sekalipun jarak antara tawaf dan sa'i cukup lama. Sepatutnya lepas tawaf tu sa'i lah, tapi tangguh boleh lah. Lama berhari-hari pun boleh lagi. Makruh mengulangi sa'i sudah mengerjakan tawaf ifadah. Dengan syarat tidak diselangi antara tawaf qudum dan sa'i dengan wukuf di Arafah. Ya kaedahnya tak molek. Makruh kalau kita tangguh sampai ke lepas tawaf ifadah, tawaf rukun 10 start 10 Zulhijjah dah. Kita nak tawaf ifadah tu. Jadi kita masa tu baru nak sa'i tak balik lah. Pasal kita mari lama dah dah. Mari Mekah ni. Kita tak buat lalu sa'i dah. Sepatutnya kita buat lalu sa'i. Walaupun boleh pun boleh buat selalu lah dah. Ni siapa ke dia wukuf. Dia wukuf kan sudah wukuf lah. Tak boleh kita nak berhenti wukuf di Arafah gilai dah. Sudah wukuf di Arafah sudah. Lepas tu tak boleh kita sa'i sebelum tu. Lepas tu kita kena tunggu tawaf ifadah. Dah tawaf haji lah, tawaf haji kata barulah kita boleh
sa'i. Kalau diselangi antara tawaf qudum dan sa'i dengan wukuf di Arafah, wajiblah menunda sa'i sampai selesai mengerjakan tawaf ifadah. Kena selesai tawaf ifadah baru boleh sa'i lah. Baru boleh qada. Kita tak boleh antara wukuf Arafah dengan tawaf ifadah tak boleh kita nak sa'i tengah-tengah tu tak boleh kan. Dan kalau ditunda sa'i sampai selesai tawaf wida' dah. Tangguh punya tangguh, bukan tawaf ifadah, lepas tawaf wida' tak sa'i lagi dah. Maka wajiblah mengulangi tawaf wida' semula kerana tawaf wida', tawaf selamat tinggal tu dikerjakan setelah selesai dari mengerjakan perkerjaan haji. Tawaf wida' ni bukan tawaf haji, bukan tawaf umrah tu dah. Tawaf wida' ni tawaf semata-mata nak selamat tinggal dah. Nak ucap selamat tinggal tu, nak klik lalah tak boleh kita tidur ke apa lagi dah. Pakai nak klik ngelah tu. Kita buat tawaf wida' dah. Jadi kalau kita buat ada sa'i ke apa, tak jadi tawaf wida' lagi dah. Tidak jadi terakhir. Jadi kalau kita buat macam tawaf wida', kalau kita buat sa'i pula, lepas tu dia tak jadi tawaf wida'. Nak buat selagi tawaf wida' semula dah. Kerana barulah jadi tawaf selamat tinggal dah. Dari contoh di atas tidak akan tergambar adanya sa'i sudah tawaf wida'. Jadi ikut kaedah je tak akan terjadilah tawaf sa'i lepas tawaf wida' ni. Wajib bagi orang yang mengerjakan sa'i menjalani jarak antara Safa dan Marwah dengan meletakkan tumit dan jari kakinya di tempatnya yang dijalani dalam sa'i. Jadi orang yang buat sa'i ni antara Safa dan Marwah tu letak tumit dan jari kakinya, maksud kena belaka lah di tempat yang jangan biar tijak belaka, tijak molek, tapak kaki tu biar kena molek dah tepat antara Safa dan Marwah. Seperti itulah yang dilakukan pada setiap kali sampai yang ketujuhnya. Kalau mengerjakan sa'i dengan pergunakan kenderaan, ia keadaan kalau mampu tidak sakit ke apa, kena kaki sendiri, tijuk kaki sendiri dah. Dah. Kalau mengerjakan sa'i dengan pergunakan kenderaan, maka hendaklah dipelihara kaki kenderaannya sebagaimana keadaan kaki bagi orang yang berjalan kaki. Jadi dia tidak molek bagi nasihat orang yang terpaksa guna kenderaan ni. Tolak kerusi roda ke apa, biar kena molek lah. Tepat dia lalu molek, bukan terbel lah kita kata dah. Kerana sebahagian dari anak tangga Safa baru dibuat orang, maka hendaklah dinaiki sampai ke atas agar dapatlah dijalani perjalanan antara Safa dan Marwah. Biar betul-betul. Dan ni ada tanda dah. Betul-betul Safa ke Safa, Safa ke Marwah. Tapi dah ni pelik lagi lah. Yang ada tingkat bawah, tingkat atas ni. Kita ambil saya gitu tak ada lagi dah. Lah ni ada. Tak tahulah istihad ulama ni kaedahnya bukit tu situ ada. Apa awal tingkat atas tu macam mana Safa Marwah dah. Tapi istihad semasa mungkin lah. Pasal ramadah manusia dah. Kaedahnya biar betul dia kena lepas naik dia lah. Safa ke Safa betul. Biar Safa ke Marwah betul dah. Sunat sa'i itu sangatlah banyak. Yang diantaranya apabila selesai tawaf hendaklah istilam kepada Hajarul Aswad. Dah. Dia kata tawafnya. Selesai tawaf, istilam dia. Sudah itu keluar menuju Safa. Masuk sebelum kita nak pergi Safa. Tu ceritanya dah. Lepas sudah tawaf tu, istilam lah. Hajar Aswad dia. Kalau tak boleh cium ke apa, jamuh ke, ataupun buat syarat dah. Lepas tu barulah pergi ke Safa untuk mengerjakan sa'i. Sunat bagi lelaki naik ke atas bukit Safa dan Marwah setinggi tubuh manusia. Kerana mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi naik atas bukit betul lah. Safa ke bukit Marwah ke, biar tinggi tu setinggi tubuh manusia, tinggi dia dah. Daripada bawah tu tinggi tu biar tinggi lah. Kerana apa? Kerana ikut cara Nabi lah. Sunat membaca zikir dan doa antara Safa dan Marwah yang bunyinya. Bila jalan daripada Safa ke Marwah tu ada bacaan dia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana, walhamdulillah ala ma awlana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu ajiza wa'dahu wa nasra 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin lahu ad-din walau karihal kafirun. Tu bacaan dia lah. Contoh bacaan. Antara sa'i lah. Antara sa'i ni.
Dia kata contoh ya. Jadi maksudnya ya Allah, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar, tidak ada Tuhan selain dari Allah. Allah yang Maha Besar dan bagi Allah segala pujian. Allah yang Maha Besar yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia sendiri yang tidak ada sekutu baginya. Baginya lah kerajaan dan baginya lah pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Di tangannya lah segala kebaikan. Dan dia kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia sendirian. Dia yang menyempurnakan janjinya. Dia yang memberi bantuan kepada hamba-Nya. Dan dia yang mengalahkan tentera Ahzab. Allah sendirian, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita tidak menyembah melainkan kepadanya. Mengikhlaskan baginya agama. Sekalipun orang-orang kafir membencinya. Hendaklah zikir dan doa itu diulang-ulang 3 kali. Pada setiap kali jalan baik dari Safa maupun dari Marwah. Ikutlah daripada Safa ke Marwah, ke Marwah ke Safa ke. Masa sa'i itu boleh baca. Dia kata maulid zikir doa tu baca 3 kali dah. Itulah baca doa tu lah lebih kurang lah dah. Kalau tak ingat tak? Tak ada nak baca dah tak gapo. Cuma lah ni kalau boleh hak ni gitu dah. Sunat sa'i dengan berjalan kaki tanpa memakai kaos. Pakai kasut ke stocking lah kaos ni lah. Tak payah pakai stocking, tak payah pakai molek ya. Biar sentuh kulit kaki kita dengan itulah sa'i ni. Kalau dapat melihara kaki dari terkena najis lah dan tidak menyulitkan, boleh lah. Kalau moleknya tak payah pakai selipar, kasut ke apa dah. Stocking ni. Tapi kalau sakit ataupun ada cemar kotor, nak guna dah. Sunat sa'i dengan berwuduk. Dah dia tidak wajib. Kalau tawaf tu mesti wuduk dah tawaf. Tapi sa'i ni tidak mesti ada ismaya dah. Sunat sa'i dengan wuduk dan menutup aurat. Dan sunat menanti waktu sunyi. Dah kalau tak boleh tak ramai tu molek lagi. Dan menghindar dari berdesak-desakan dengan syarat tidak sampai terputus mualat antara sa'i dan tawaf nah. Sa'i dan tawaf ni tidak wajib kata tanya, tapi tetap sunat. Moleknya terus mualat, sambung teguh antara tawaf dulu, lepas tu sa'i buat selalu dah. Tidaklah makruh sa'i dengan berkenderaan seperti yang terangkan dalam kitab Majmu' Syarh Mazhab Imam Nawawi. Naik kenderaan tak makruh kerana Nabi SAW mengerjakan sa'i dengan berkenderaan. Nabi tu tawaf dengan berkenderaan juga dah, ngota dan termasuklah sa'i. Sunat mualat terus buat semenjak yang pertama sampai yang ketujuh. Dan juga sunat mualat antara tawaf dan sa'i. Jadi tawaf sa'i ni kita kata bukan wajib sama terus. Mualat tapi molek sunat Jadi mualat pun sa'i pun molek terus janganlah boleh buat berhenti mata dah. Kecil berok makan minum tidur mana sama pula. Boleh buat sampai tahap tu boleh buat tapi tak molek lah. Sunatnya terus sudahlah sampai 7 kali sa'i nah. Sunat sa'i berjalan-jalan perlahan-lahan dari awal sampai akhir. Dah. Dan sunat bagi lelaki lebih cepat dan ramal dalam tawaf. Kalau tidak melelahkan dan tidak mengganggu orang lain. Dan pada saat berlari dikosakkan untuk mengerjakan sunnah. Bukanlah untuk bermain atau berlumba-lumba dengan kawan. Kerana perbuatan yang seperti itu mengeluarkan ia dari perbuatan sa'i. Kalau kita nak gurau, berambak sa'i tak boleh dah. Sa'i ni apa? Sa'i ke tawaf tu semuanya ia adalah ibadah, bukan gurau dah. Jangan buat budak-budak lah, semuanya pun gurau dah. Jadi kita ni buat sa'i ni bukan gurau. Kita buat betul-betul lah. Jadi buat tu dia lebih kurang tu juga dah. Dia ada garis dia. Siapa tahap tu untuk lelaki saja juga dah. Moleknya ramal juga dah. Dan kalau berkenderaan hendaklah digerak-gerakkannya kenderaannya dari tempat berlari seperti yang diterangkan adalah antara 2 tiang yang berwarna hijau. Antara tiang berwarna hijau ni ada tanda dia yang melekat pada sudut Masjidil Haram yang jauhnya sekitar 6 hasta. Jaraknya 6 hasta. Hingga sampailah tiang yang berwarna hijau yang melekat pada dinding masjid. Dan yang satunya lagi berdampingan dengan rumah Sayyidina Abbas yang sekarang ini dinamakan Ribat, yang disembahkan kepadanya, dan selebihnya cukup dengan berjalan seperti biasa. Jadi kawasan hijau tu saja ramal dia. Lari-lari anak. Mungkin nak kata hunggar juga dia. Lari-lari anak
Sunat membaca dalam sa'i baik bagi lelaki maupun bagi perempuan. Bahkan orang yang khunsa, doa yang berbunyi Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal a'azzul akram. Ya Tuhanku, ampunilah dan kasihanilah serta maafkanlah aku. Rabbighfir warham wa tajawaz amma. Maafkan aku dari segala dosa yang kau ketahui. Wa tajawaz amma ta'lamu. Bahawa engkau jua Tuhan yang maha kuasa lagi maha mulia. Innaka antal a'azzul akram. Makruh bagi orang yang sa'i berhenti pada pertengahan sa'i untuk berbicara dengan orang lain. Yang tak boleh berhenti tengah jalan, berhenti sesa'i itu untuk kecek dengan orang lain. Sudah lah. Makruh. Habis itu kita pergi wukuf dah dulu. Wukuf di Arafah. Fasa ke-6 kita ni wukuf di Arafah. Dia capu-capu dia tak buat sosok lah. Kira sekali wajib dan sunat dah. Wukuf di Arafah ni rukun lah. Wajib wukuf di Arafah tu bahawa hadir pada bahagian dari tanah Arafah sesudah gelincir matahari pada hari Arafah. Sudah waktu zuhur lah, 9 Zulhijjah. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Sekalipun seketika sajalah. Waktu wukuf semenjak gelincir matahari zuhur tu sampailah waktu fajar hari raya haji. Sampai subuh 10 Zulhijjah lah. Kerana di dalam hadis diterangkan man adraka arafatan qabla ayatlu'al fajru faqad adrakal hajj. Artinya barang siapa yang mendapatkan Arafah sebelum terbit fajar, subuh esok, maka sungguhnya didapatkannya haji. Hadirat Ahmad dari Ibn Abbas. Dia bolehlah haji dia. Tanah Arafah adalah seluruh tempat wukuf yang dikenal namirah dan urnah. Tidak termasuk Arafah. Namirah dan urnah tu tidak termasuk Arafah. Yang ditimbul masalah ni Arab Saudi tu juga lebih. Ke tempat kita yang jauh sangat ni, 6 kilo 7 kilo daripada Arafah sungguh ni. Jadi kadang-kadang tapi ijtihad tu dia kata setengah kata boleh lah. Dia perluah kawasan Arafah ni. Wallahu a'lam lah. Masjid Ibrahim awal dan akhir tanah Arafah ni. Masjid Ibrahim awal dan akhir tanah Arafah lah. Boleh kata awal ataupun akhir dah. Ikutlah maksudnya tu sempadan dia dah. Memadai kehadiran seorang yang berihram di tanah Arafah pada waktu yang disebutkan di atas, sekalipun hanya sekadar lalu, kerana mencari hamba yang lari atau tertidur sepanjang hari dengan syarat bahawa ia dalam keadaan berakal dah. Tidur pun situ tak apa dah, tak khabar ia di tengah Arafah. Maka tidak menjadi wukuf orang yang pengsan, orang gila dan orang yang mabuk. Maka haji yang mereka kerja menjadi haji sunat sahaja, tidak termasuk haji fardu, haji rukun tak. Dia tak jadi dah. Dia kena dalam keadaan sedar juga atau tidur tu sedar lagi, kira bolehlah tidur dah. Seketika berada di Arafah. Inilah yang diterangkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan Mughni Muhtaj. Namun yang disebutkan dalam kitab Nihayah Syekh Ramli dia, haji orang yang gila dan haji orang yang mabuk menjadi haji sunat. Sedangkan haji orang yang pengsan tidak termasuk haji yang fardu dan tidak juga haji yang sunat. Kalau dah kata dah. Sunat wukuf sangat banyak. Yang diantaranya berada di Arafah pada waktu malam dan siangnya. Jadi biar ada waktu malam pada waktu siang 9 Zulhijjah, pada waktu malam 10 lah kira dah. Umpama tidak berangkat menuju Muzdalifah sebelum tenggelam matahari. Oleh kerana itu tidaklah wajib meninggalkan Arafah sebelum masuk matahari, sekalipun tidak kembali lagi ke Arafah sesudah tenggelam matahari. Kan dalam hadis terangkan man ata arafatan qabla al-fajri lalan aw naharan faqad thumma hujhu. Para siapa yang datang ke Arafah sebelum terbit fajar pada waktu malam atau siang, maka sungguhnya sempurnalah hajinya. Hadir Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah dan Abu Daud dari Urwah. Jadi dia naknya selepas zuhur. Lepas tu sampai ke subuh esok lah. Jadi kalau dia masa mana-mana tu kira boleh wukuf di Arafah dah. Kalau dikatakan wajib membayar dam, yang bererti hajinya kurang sempurna. Namun sunat baginya membayar dam agar keluar dari perbezaan pendapat di kalangan para ulama, kerana ada yang mengatakan wajib dam, iaitu dam tertib dan takhyin. Lepas ni kita ceritalah. Dia kena bayar dam lah moleknya kalau tak cukup masa dia dah. Sunatlah memwukuf membaca tahlil yang berbunyi la ilaha illallah. Dan tahlil yang terafdal berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu dia panggil tahlil yang sempurna. Tahlil lah. Dia tahlil bukan ngata mati saja, tahlil hak ni utama dah. Masa di wukuf di Arafah dah.
Sungguhnya diperbanyakkan membaca doa seperti itu kerana Nabi SAW bersabda, khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Artinya sebaik-baik yang ku katakan, dan masuk mendengar boleh masuk juga dah. Dan tidak ada Nabi ajar bukan tak boleh zikirlah Allah saja, boleh zikir Allah Allah, tapi tidak tepat dengan kaedah Nabi ajar dan juga tidak merangkumi makna. Sama pula enggak putus ni nak. Jadi gitulah. Atau baca la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baca banyak-banyak ketika di Arafah dah. Jangan nak buat banyaklah di Arafah tu, masa tu kita nak berzikir ataupun berdoa. Sunat mengucapkan takbir, talbiyah, tasbih, membaca Quran, surah Al-Hasyr dan surah-surah yang lainnya moleklah masa duduk di Arafah. Dan sunat membaca selawat yang tercantum dalam tahiyat, kerana selawat yang seperti itu termasuk selawat yang terbaik. Ini sepakat para ulama. Kalau siapa tak kata gini, sesak dia dah. Selawat nariyah lah, selawat tib lah, selawat fatih lah, gapuh hak lain itu khilaf banyak lah. Ada kata syirik, ada kata macam-macam. Tapi selawat Ibrahimiyah yang dibaca dalam semaya itu adalah selawat terbaik, sepakat para ulama. Sepakat orang Islam lah pasal Tuhan Nabi ajar. Apabila sahabat tanya macam mana nak selawat, Nabi ajar hak ni dah. Jadi kalau kita nak selawat banyak, selawat ni lah, tak ada khilaf. Dan selamat dunia akhirat dah. Tenang jiwa kita, tak balas orang, tak balas dalam batin kita. Kadang-kadang kita pertahan ke selawat-selawat yang lain direka oleh ulama tasawuf, tapi hati perut kita senang tak tenang pun benar dah. Dia berasa tak yakin, tapi percaya kepada guru. Gitulah dah. Dan hendaklah banyak-banyak membaca apa yang disebutkan di atas, baik zikir, doa, Al-Quran dan selawat semenjak awal wukuf lagi dah, sampailah selesai wukuf di Arafah dan akan berangkat menuju Musdalifah. Kerana Nabi SAW bersabda, afdalud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, seafdal doa ni adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Syu'aib. Sunatlah merasa sedih dan menangis sambil membaca yang disebutkan di atas dengan rasa tawaduk, rendah diri, tadarru' dan penuh khusyuk. Merendahkan diri dan menyesali diri, kerana di sanalah tempat pengampunan segala dosa. Kena berasa kita dosa banyak lah, jangan berasa alim wa barak dah. Kita berasa kita banyak dosa dah. Kerana bagaimana perasaan pada saat itu di tempat pertemuan seluruh makhluk di dunia ini, dan di antara yang berkumpul di situ beberapa wali dan khawas yang tidak dapat dihitung melainkan Allah sahaja yang tahu jumlahnya. Ramai-ramai tu kita tupai sekali sikit dah. Orang alim, orang soleh, orang warak, wali tu berapa dia khawas ni. Yang mana kita harap doa sama-sama tu kita termasuk orang ini diberi keampunan oleh Allah SWT dah. Doa yang dibaca 3 kali dengan tahmid, tamjid, majid, pujian juga dah, tasbih dan tahlil serta selawat. Udah 3 kali dah. Tahmid, doa tu 3 kali, lepas tu sekali dengan tahmid, tamjid, tasbih, tahlil dah, serta selawat. Dan disertai dengan doa yang terangkan di atas yang diiringi dengan ucapan amin. Dan mengangkat tangan, dan janganlah mengangkat tangan melampaui kepala. Jangan lebih daripada kepala lah, tinggi moleknya, tapi jangan lebih daripada kepala angkat tangan lah. Makruh menyaringkan suara dan makruh berlebih-lebihan dalam pergunakan sajak dalam berdoa. Jadi doa kita bukan suara derah dah. Doa ni suara perlahan dah. Tu keadaan hasan, doa ni masing-masing lah, bukan doa ramai-ramai keadaan hasannya lah. Tapi tak tahulah kita ni orang haji kita. Kalau orang Melayu ni doa nak ustaz ramai dah. Keadaan ni kita doa masing-masing dah. Baru betul cara dia dah. Lepas tu jangan buat sajak-sajak dah. You kena direct to the point dah doa ni dah. Sunat wukuf menghadap kiblat seketika berdoa atau membaca bacaan lainnya. Sunat bagi yang berhadas, baik berhadas besar maupun berhadas kecil, membersihkan dirinya dan juga membersihkan diri dari najis dan menutup aurat agar tampaknya beribadah lebih sempurna. Cepat-cepatlah suci dan lebih sempurna ibadahnya. Sunat wukuf berpanas, kerana tidak ada hadis yang menerangkan Nabi SAW wukuf di Arafah bernaung. Ni masalah pak kita, naung belaka panas dok. Terkecuali kerana adanya uzur yang mungkin menimbulkan mudarat pula dah. Takut kalau siapa kena molek panas jumur tengah panas, kita orang Melayu ni lembek dah. Masalah siapa demam ke dia dah. Atau menyebabkan terganggu berdoa dah, dan mengurangi kesungguhan membaca zikir disebabkan panas sangat dah. Maka dalam keadaan ini hendaklah bernaung di bawah kemah ke apa, boleh naung dah. Sunat wukuf di tempat Nabi pernah wukuf, iaitu di satu batu besar dekat kaki Jabal Rahmah.
yang terletak di tengah padang Arafah. Namun ini hanyalah sunat bagi lelaki saja. Perempuan tak sunat. Sedangkan perempuan dan khunsa yang lebih baik wukuf di tepi padang Arafah. Tetapi kalau terdapat kesulitan kerana jauh dari keluarga atau dari orang yang banyak, tidaklah disunatkannya seperti itu. Apa-apa pun janganlah jauh daripada keluarga ataupun rombongan lah. Sunat menjamak solat zuhur dan asar dengan jamak takdim di Masjid Ibrahim pada awal waktu wukuf, kerana mengikuti praktik Nabi SAW. Jadi Nabi ni jamak. Jamak qasar aku kata. Dan ini sudah imam membaca doa 2 khutbah. Jamak hanya boleh bagi orang yang musafir saja dan tidak boleh bagi orang yang mukim. Kerana jamak disebabkan musafir, bukan kerana ibadat haji. Ni ada khilaf. Tapi haji jadi itu sebab Uthman pernah tak jamak qasar dah. Jadi menyebabkan khilaf timbul dah. Uthman faham menyebabkan mazhab apa faham macam-macam lah. Jadi ada setengah tu jamak tamam 4 rakaat. Ada kata boleh jamak kosong lah. Nabi buat asas-asasnya dah. Walaupun kita ni sebenarnya musafir, walaupun kita berhenti lama Mekah, macam-macam lah khilaf tu dah timbul dah. Sunatlah menunda solat maghrib ke waktu isyak bagi orang yang musafir akan dapat dijamakkan keduanya di Musdalifah. Jadi maghrib ke waktu isyak tu molek jamak dah. Kena jamak belakang sebenarnya sini tu. Cumanya keadaan Hasan jamak qasar lah. Dan diperbolehkan menunda selama belum habis waktu ikhtiar bagi solat isyak. Dan jika habis waktunya, maka sunatlah mengerjakan solat itu pada waktunya masing-masing. Dan orang yang bukan musafir tidak boleh menunda solatnya. Dia kata gitulah. Tapi kira-kiranya musafir berlaku lah. Walaupun dekat. Kerana buat haji ni, keadaannya musafir dah. Itu asas-asalnya. Wallahu'alam. Ada lagi kita. Sambung sikit lagi. Habislah bercukur. Selagi bercukur dah. Rukunnya terakhir ni bercukur dah. Dalam huraian terdahulu telah diutarakan bahawa bercukur termasuk salah satu rukun haji dan rukun umrah lah. Maka tidaklah dianggap telah bertahalul halal dah. Dia lepas dia haji tu terkecuali dengan bercukur. Bercukur hanya bagi orang yang punya rambut. Sekurang-kurang cukur itu menghilangkan 3 helai rambut kepala, baik dengan dicabut maupun dicukur dengan gunting atau dengan cara lain yang dapat menghilangkan rambut, baik dihilangkan dengan sekaligus ataupun beberapa kali. Sekaligus pun boleh, beberapa kali boleh. Yang penting dia 3 helai. Paling kurang 3 helai rambut dah. Tidaklah memadai cukur itu kurang dari 3 helai rambut, dan juga tidak memadai 3 helai yang bukan rambut kepala. Awak janggut komandok yang kena kepala dah. Dan tidak memadai 3 helai rambut yang sebahagiannya rambut kepala dan sebahagiannya bukan rambut kepala. Dan tidak memadai menghilangkan selai rambut dengan dipotong 3 kali. Dah, rambut lain-lain nak dipotong dah. Sunat bagi yang tidak berambut seluruh kepala atau pada sebahagian kepala melalukan pisau cukur di atas kepalanya agar serupa dengan mereka yang bercukur. Tak ada rambut tu dah. Jadi dia pelalu saja pisau cukur. Sunat memotong sedikit kumis atau janggut yang baru tumbuh sesudah masuk waktu bercukur. Kerana tidak diperintahkan menghilangkan semuanya, kerana wajib mencukur rambut tercakup dalam perintah ihram. Jadi sunat saja kumis dan janggut ni bukan kita termasuk rambut kepala lah dah. Sunat menunda mencukur rambut sampai sudah melontar Jamratul Aqabah pada hari raya. Didahulukan dari tawaf ifadah. Jadi hak moleknya cukur ni lepas lontar Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah lah, pada hari raya haji tu. Lepas tu baru dia dahulukan dari tawaf ifadah dia kata dah. Cukur pun tak apa dah. Dari tawaf ifadah cukur dulu baru tawaf ifadah ni. Sunat mencukur rambut dari sebelah kanan kepala. Dah, start dengan kanan dulu. Dan sunat bagi yang dicukur menghadap kiblat. Serta sunat mengucap takbir sudah mencukur. Sudah takbir tu barulah takbir. Sudah cukur tu baru takbir dah. Mencukur semua rambut yang lebih baik hanya bagi lelaki saja, sedangkan wanita dan khunsa yang terafdal bergunting saja. Kerana Nabi SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa'i khalaq, innama 'alaihinna at-taqsir." Tidak wajib bagi wanita bercukur, hanya wajib bagi mereka bergunting saja. Hadis Abu Daud dan Darimi dari Ibn Abbas. Makruh bagi wanita bercukur, bahkan haram bercukur kalau tidak mendapat izin lebih dahulu dari suami. Nah, dia keadaan cukur tino ni, rambut pendek ke cukur ni atas izin suami lah. Dia bukan hukum tashabuh dengan lelaki ni. Rambut perempuan pun zaman Nabi pun ada dah.
perempuan yang rambut pendek dah. Cuma ni janganlah serupa betul-betul beji para lelaki lah. Atau dari tuannya, keizinan dari tuannya baru boleh cukur dah. Kerana dengan bercukur akan mengurangi kecantikan atau mengurangi nilai seorang wanita dah. Wallahu a'lam sekat tu lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.